Halo Yip, Hi, morning. salam sejahtera. Oke, Ya, tuan-tuan dan perempuan, selamat bertemu kembali dalam siaran 40 minit bersama Sebandi. Terima kasih khususnya kepada tetamu jemputan kita kali ini, Puan Yip, nampak ceria sangat pada pagi ini. Oke, untuk makluman kita, ini adalah satu program yang mana memaparkan pelbagai input yang menarik dari pelbagai individu yang boleh berkongsi pengalaman mereka hanya untuk tuan-tuan dan perempuan di luar sana. Dan mungkin selepas ini, mungkin 1, 2 sehingga setahun, tuan-tuan dan siapa sajalah termasuk pelajar dan sebagainya mendengar video ini, biarlah dia menjadi saluran informasi yang berfaedah kepada anda semua. Okey, untuk makluman jugalah, kita sangat bertuah hari ini sebab Puan Yip akan berkongsi beberapa input yang menarik. Mungkin sebelum itu, seminit dua dulu saya serahkan kepada Puan Yip untuk memperkenalkan diri. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih Sebandi atas jemputan. Salam semua. Nama saya Yip Hyong Chang. Saya merupakan kaunselor pendidikan di College Matrikulasi Sarawak. Mula bertugas di sini sejak awal tahun ini. Sebelum ni pernah bertugas sebagai guru bimbingan dan kaunseling di SMK Berkenu. Siapa yang tak tahu di mana Berkenu, dia adalah 45 minit daripada Bandar Miri. Okay. Lepas tu saya pernah bertugas sebagai kaunselor organisasi di PPD Subis dan telah berpindah dan bertugas di Institut Pengajian Pendidikan Guru Kampus Sarawak di Miri, okay, sebagai kaunselor pelajar, dan kini bertugas di College Matrikulasi Sarawak, okay, sebagai kaunselor pendidikan. Okey, tuan-tuan dan perempuan, memandangkan kita punya jemputan ini adalah seorang kaunselor, maka tak larilah dari berbicara tentang cabaran kehidupan. So sebab itu pada pagi ini mungkin Puan Yip akan berkongsi sedikit sebanyak info berkaitan dengan stres. So mungkin Puan Yip boleh bercerita sedikit nanti tentang stres, apa stres dan membawa kemurungan barangkali, how do we deal with life, dan kongsikan untuk semua pendengar kita di luar sana. Okey, silakan. So, bila kita cakap dengan stres, dia adalah satu reaksi badan kita terhadap sesuatu tekanan. Okay, so tekanan boleh datang daripada pelbagai sudut. Okay, membuat pilihan itu satu tekanan, membuat keputusan satu tekanan. So actually it is something very normal kepada kehidupan kita seharian. Okay, so bagaimana reaksi badan kita terhadap tekanan ini dari segi fizikal, emosi, mental, dan badan kita akan react dalam dua cara, iaitu fight or flight situation. Okay, jadi dalam fight, so badan kita akan bersedia untuk nak lawan balik keadaan itu. Kalau flight, badan kita akan bersedia untuk lari. So setiap kali kita berhadapan dengan kecemasan, dengan sesuatu situasi, badan kita akan hasilkan hormon untuk bersedia nak menghadapi dua keadaan ini, fight or flight. Okay, jadi walaupun dia sesuatu yang normal, stres itu adalah normal dalam kehidupan kita. Namun demikian, sekiranya dibiarkan pada jangka masa yang panjang, dia akan menjejaskan kesihatan kita. Dari segi fizikal, dari segi mental dan emosi. Saya ambil contoh ya. Kalau dari segi kesihatan fizikal, stres pada jangka masa yang panjang akan menyebabkan sakit badan, migraine, sakit belakang, sakit bahu, tekanan darah tinggi, masalah pencernaan dan sebagainya. Dari segi emosi pula, stres akan menyebabkan masalah mental, contohnya depresi, anxiety attack, panic attack dan sebagainya. So kalau kita tak settle, kalau kita tidak pandai handle stres ini, dia akan menyebabkan kesihatan, kesejahteraan fizikal, mental dan emosi yang tidak berapa baik lah. Sebab tu kita kena belajar untuk manage stres ini. Okey,
Kalau diikutkan, inilah sahabat lama sebenarnya. Bila bercakap ini tadi pun dah macam doktor sudah. Maklumlah, ini adalah kepakaran kaunselor sebenarnya. Setiap hari menerima dan diajar dan belajar tentang input-input yang mana itu baik untuk meningkatkan ilmu ya untuk sendiri, tetapi yang lebih hebatnya adalah bila ini dikongsi kepada ramai di luar sana sehingga ada yang mungkin terlihat menonton benda ini lalu mampu membawa level hidup menjadi ke arah satu yang lebih baik pada masa-masa akan datang. Okey, tak boleh dinafikanlah seperti mana yang Puan Yip katakan tadi, stress is a must in life. Tetapi ada juga ramai di luar sana yang tidak pandai, tidak mampu menghadapi stres sehingga membawa kemurungan. Okey, untuk makluman kita, kemurungan dah menjadi penyakit kedua yang semakin kritikal sekarang ini. Sebab kita tak buat pun, kita tak nak pun, tapi benda itu datang kepada kita, kadang-kadang kita biarkan lalu ia menjadi semakin besar seperti kata Puan Yip tadi, bila dia mengambil masa yang lama, maka ia mampu merosakkan jiwa, fizikal kita dan mungkin memusnahkan kehidupan kita. Okey, seterusnya Puan Yip, bagaimanakah mungkin cara-cara yang boleh dikongsikan barangkali, sebab terlalu banyak cara ya. Tuan-tuan dan perempuan di luar sana ada banyak cara. Soalannya kita nak ke tak nak saja untuk mencari cara itu dan mula aplikasi dalam kehidupan kita. Tapi pada pagi ini Puan Yip mungkin akan berkongsi beberapa input yang dia rasa sangat penting pada kita untuk mengatasi barangkali stres yang biasa ataupun yang mungkin luar biasa dalam kehidupan kita. Okey, silakan. Okey, betul Spandi. So, terdapat banyak cara untuk kita handle stres ini. Kita kena pandai untuk mencari cara yang sesuai dengan kita. Okey, saya kongsikan beberapa cara yang saya gunakan, yang berguna dan saya aplikasikan juga dalam kehidupan saya setiap kali saya menghadapi stres. Salah satu cara ialah teknik pernafasan yang digabungkan dengan grounding teknik. Okey, teknik pernafasan itu kita duduk dalam keadaan yang selesa, okey, di kerusi ataupun boleh juga baring atas sofa ataupun atas katil, dan kita tenangkan jiwa, tenangkan fikiran, dan kita tarik nafas sebanyak 7 kali dan kita tahan nafas 4 kali dan hembuskan perlahan-lahan 8 kali. So formula dia ialah 7, 4, 8. Okey, jadi kalau ada tanya kenapa kena 7, 4, 8, okey, tujuannya adalah untuk kembalikan keadaan normal dalam badan kita, supaya apabila sebab setiap kali kita stres, tegupan jantung sangat laju dan hormon dalam badan kita akan jadi tidak stabil. Jadi salah satu cara untuk membantu kita tenangkan fikiran ialah teknik pernafasan. Okey, dan pernafasan secara tarik nafas dengan perlahan dan hembus secara perlahan boleh membantu oksigen yang cukup masuk dalam otak kita dan untuk turunkan degupan jantung tersebut. Okey, dan boleh lakukan ini sebanyak 3-4 kali. Okey, dan lepas tu boleh buat grounding teknik. Okey, rakan-rakan luar sana boleh cari dalam Google, ada banyak bahan cara untuk buat grounding teknik. Secara pendek dan mudahnya ialah teknik 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jadi selepas dah tenangkan fikiran, buka mata perlahan-lahan dan namakan 5 benda yang boleh dilihat di depan anda. Okey, 4 benda yang boleh didengar. Okey, 3 benda yang disentuh. Okey, bersentuhan dengan badan, tangan ke ataupun kaki ataupun tubuh badan ke, dan 2 perkara yang boleh dirasa dalam mulut dan 1 benda yang boleh dihidu. So it's a 5, 4, 3, 2, 1 formula. Dan akhirnya habiskan teknik ini dengan pernafasan balik dengan teknik 7, 4, 8. Jadi apabila teknik digunakan, anda boleh mula calm down dan tidak bermaksud masalah sudah selesai, tidak. Dia cuma bantu kita calm down untuk kita hadapi masalah tersebut. So cara yang kedua yang saya suka pakai
saya suka gunakan ialah mindfulness. Kalau rakan-rakan pergi ke YouTube, boleh type perkataan mindfulness dan ada banyak bahan dalam YouTube. Dia berbentuk 5 minit, 10 minit. Jadi dengar dia adalah guided mindfulness exercise. So ada kata-kata dialog dalam video tu untuk guide anda untuk kembalikan diri pada saat ini, the here and now. Okay? Okey. 3 perkara pernafasan, ya itu sangat penting lah sebab kita ni cepat sangat marah bila kita orang potong kereta kita, motosikal dan sebagainya, mudah untuk kita react. Orang beri kata-kata pedas kepada kita, cepat kita nak marah dan sebagainya. Nafasan, yes, tuan-tuan dan perempuan sangat penting. Juga disebut tadi 5, 4, 3, 2, 1. Ini menarik ni. Something yang simple tapi kalau kita apply dalam hidup, dia akan sangat membantu. Dan akhirnya mindfulness. So ini sebahagian dari yang dikongsikan. Kenapa Puan Yip saya panggil untuk bola bicara ini, tuan-tuan dan perempuan, sebab dia ada connection dari segi pembelajaran dan pengajaran tentang dunia counseling, stres, dan juga dia ada satu lifestyle yang hebat. Itu dia. Saya ini hebatnya mungkin bab-bab makan. Puan Yip ini hebat ni adalah dia ada satu healthy lifestyle, ya. Memang dari dulu dia mengutamakan pemakanan dan juga senaman. Mungkin dalam seminit 2 ni barangkali, how is healthy lifestyle, ya, yang Puan Yip laksanakan dalam kehidupan sekarang, macam mana tu, how it is very important and so on. Okay, thank you Subandi. Jaga makan tu, exercise tu dah kurang lah. Sebab sejak saya berpindah ni makin bahagia dekat sini sebab berdekatan dengan keluarga dan masih lagi dalam fasa adjusting kepada lifestyle sekarang. So tapi saya masih lagi percaya dan amat penting bagi setiap individu untuk mencari satu balance. Okay, balance, it's a work-life balance. So bagi saya work-life balance ini, work memang mengambil masa yang amat panjang dan amat banyak dalam kehidupan kita. Sebab dari pagi sampai petang kita bekerja dan masa kita berada di rumah dan masa untuk diri sendiri dah makin kurang. Jadi bagi saya, work-life balance ini, balance kena ada dari segi hubungan dengan keluarga. Okay, so saya amat mementingkan hubungan kekeluargaan. Jadi apabila saya habis bekerja, saya akan pastikan masa saya terluang untuk keluarga saya. So saya akan spend time bercakap, berbual dengan husband saya. And then yang kedua ialah dari segi senaman. Saya memang suka active lifestyle seperti yang Subandi cakap. Oleh kerana saya sekarang masih dalam fasa adjusting, tapi saya masih lagi mengamalkan active lifestyle-nya. So salah satunya saya suka jogging. So lepas bekerja, saya akan pastikan saya luangkan dalam 45 minit sampai 1 jam untuk jogging. Dan lepas itu apabila saya balik rumah, saya akan spend time with my husband untuk berbual, tanya khabar every day. So, saya rasa dalam hidup kita perlukan satu balance di antara hobi, minat kita, keluarga, dan it's not everything about work. It's not about work only. Dalam hidup kita bukan sekadar bekerja, tapi kita perlu ada connection. Kita perlu ada masa untuk melakukan benda yang kita suka. Sebab itulah salah satu cara untuk motivate kita untuk teruskan bekerja. Sebab kita nak bekerja bukan setahun dua, kita nak bekerja 30 tahun. So, to keep working dalam jangka masa yang panjang, kita kena ada connection sebab bersama dengan orang yang tersayang boleh memberikan kita motivasi, boleh memberikan kita support, dan boleh terus memberikan kita semangat untuk terus
walaupun mengalami cabaran ataupun masalah isu di tempat kerja. Okey, kalau kita lihat kita punya jemputan pada hari ini pun, ya, satu yang luar biasa tentang jemputan kita ni, she is always energetic. Kenapa saya beritahu ini ialah there's a relationship between, ya, dia punya energetic, the lifestyles, ilmu counselling yang ada untuk bagaimana harus menangani cabaran hidup dan sebagainya. So this is not only about talking but also doing. Now ini yang saya akan tanya Puan Yip nanti. Dengar-dengar ada juga sampai sengsara juga sekali itu dalam satu sesi program kesehatannya berlari 25 km. Nanti dikongsikan itu. Yang ini yang menariknya, sebab kalau kita bercakap pada hari ini talking about the stress itself is not only about information, ya, selalu orang tahu stress like this bla 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 and so on, tetapi melaksanakannya adalah satu cabaran yang besar. Nah, mungkin sekarang ini kita nak dengar satu pengalaman menarik yang pernah Puan Yip alami, bagaimana dia mencabar diri ke arah satu level yang lebih baik, dan bila beliau melakukan ini, kita mendengar apa respon kita. Okey, silakan Puan Yip. Pengalaman apa tu Bandi? Ya, rasanya yang berlari-lari, yang merangkak-rangkak dulu tu. Oh, yang obstacle challenge. Oh, okey. Kita tak mau sebut habis dulu. Ini ialah pengalaman 2 tahun lalu lah. Saya memang sukakan active lifestyle. Memang dalam aktiviti larian half marathon, masa sangat aktif dahulu, dan untuk upkan lagi level tu, saya dengan kawan-kawan bercadang untuk masuk dalam pertandingan Spartan. Kalau rakan-rakan luar sana yang tahu Spartan, tahu ada banyak level. So dia ada level 5K, 10K, 21K, 100K. 100K itu saya surrender dulu lah. Ya, so saya pilih 1K sajalah, 1K saja. Tak ada 1K. So saya dan kawan-kawan sign up. Saya tak pernah join Spartan kali pertama, dan kali pertama kami cabar yang paling sukar 21, bukan paling sukar lah, level yang up sikit lah, 21K. So kalau yang tak pernah lari tu dengar 21K memang nak pengsan. Apatah lagi kalau nak masuk air, panjat tali, masuk lumpur, masuk tali, masuk wayar berduri. 21K memang sangat menyukakan. So training dia memang sakit lah. Saya ingat masa training di gym tu terpaksa angkat berat, training angkat berat. Training apa dia? Berapa lama training tu? Persediaan dia dalam setengah tahun untuk 21K tu. So dalam setengah tahun tu memang makan minum dalam gym lah. Memang sakit, sampaikan rasa nak menangis masa training. Tapi oleh kerana, sebab tu apabila kita training, kita perlukan support. So oleh kerana saya ada support yang sangat bagus, rakan-rakan saya memang sangat bagus. Setiap kali saya nak give up, memang kata, jangan give up, a little bit more, sikit lagi, 5 kali lagi. So I push myself. Memang sini berdarah, memang bruises lah, rasa badan sakit lah, kaki sakit lah, tapi masih teruskan. But at the end of the day, dia bukan about winning ataupun naik podium. Memang tak naik podium. Macam mana nak berlawan dengan orang putih yang sudah training bertahun-tahun dalam bidang tu. So it is just a way untuk challenge myself, untuk tahu di manakah limit saya. So lepas dah habis tu, wah, rasanya macam, wow, I did it. Saya percaya saya lalukan, walaupun saya tak menang, tapi kepuasan untuk sampai ke finishing line itu, wah, saya percaya lakukan 21K dalam masa 6 jam. Tapi saya masih percaya lakukan. So saya tak disqualify, saya tidak stop halfway, masih lagi habiskan 21K dengan memang darah sama sini lah.
Aduh, tuan-tuan dan puan-puan, 6 jam tanpa henti nak give up, tetapi yang disebut tadi itu kawan. So talking about stress, the life, kawan is part of the community. Ya, maknanya kalau kita membawa diri kita ke dalam dunia orang-orang positif, our community is very supportive, maka kita akan mempamerkan buah yang akan kita hasilkan juga adalah buah-buah yang positif. So how do we respond today? So ladies and gentlemen, sedikit input yang berkenaan stres ini tadi kita ambil, pikirkan kembali komuniti kita macam mana, kawan-kawan kita macam mana. So semoga input ini akan dapat mengubah kita sedikit waktu. Okay, now saya nak tukar topik. Maklumlah dalam 40 minit ni ya, cepat betul masa berlalu sebab bila dengar cerita tu memang menarik. Puan Yip sekarang ni bertugas di Matrix. So bila Matrix ini, counseling is also part of the work is membantu mereka untuk terus para pelajar lah untuk terus berjaya dalam kehidupannya, belajar ke Menara Gading dan sebagainya. Mungkin boleh nanti Puan Yip kongsikan ataupun promo sedikit sebanyak macam mana kita nak masuk ke Matrix, apa kelebihan dia dan sebagainya. Okey, silakan. Okay, thank you Spandi. Jadi sekarang ini adalah masa permohonan UPU. Kalau sebelum ini permohonan ke UPU adalah single window, single offer. Tapi bermula tahun ini tidak ada lagi single window, single offer. Kalau rakan-rakan luar sana ada anak-anak ataupun saudara-saudara pelajar-pelajar yang nak memohon ke bahagian matrikulasi, kena masuk ke website matrikulasi.moi.gov.my untuk membuat permohonan masuk ke program matrikulasi. Jadi apa kelebihan masuk ke matrikulasi? Kami adalah laluan pantas masuk ke universiti. Okey. Kalau kita sedia maklum, program Form 6 memerlukan 2 tahun. Okey, program Form 6 STPM 2 tahun, program asasi 1.5 tahun, program diploma 3 tahun, tapi matrikulasi hanya 1 tahun, 2 semester sahaja laluan untuk masuk ke universiti. Untuk memohon ke universiti. Dan satu lagi kelebihan masuk universiti adalah peluang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Kami ada satu program dinamakan PPC, Program Pelajar Cemerlang, di mana sekiranya pelajar kita ada yang berminat untuk menjadi pensyarah di Kolej Matrikulasi, boleh memohon program PPC ini untuk belajar di luar negara, contohnya di Australia, UK, bergantung kepada jurusan ataupun khusus yang subjek yang dipohon. Okey, dan selepas mereka belajar di sana dalam 1.5 tahun hingga 2 tahun, mereka akan kembali ke sini untuk menjadi pensyarah, untuk sambung belajar di Malaysia dan seterusnya masuk menjadi pensyarah matrikulasi. Okey, dan so dalam program matrikulasi kami menawarkan 3 jurusan. Jurusan sains, jurusan perakaunan dan jurusan kejuruteraan. Okey, dalam jurusan sains kami ada pure science, sains hayat, sains fizikal dengan sains komputer. Okey, dalam perakaunan ada 2 jenis jurusan perakaunan, satu ialah perakaunan asas, satu ialah perakaunan profesional. Yang ketiga ialah jurusan kejuruteraan, ada 4 jenis kejuruteraan dan setiap di seluruh Malaysia ada 15 kolej matrikulasi, 2 kolej MARA, dan setiap kolej tersebut menawarkan jurusan yang berlainan bergantung kepada kolej masing-masing. Jadi untuk ketahui lebih lanjut program yang ditawarkan dalam setiap kolej matrikulasi ini, boleh layari website kami lah di bahagian matrikulasi. Wow, okay. So input yang sangat berguna khususnya kepada anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang baru menghabiskan SPM, mungkin ada STP, tengok umur dan sebagainya lah. Somehow today kita perlu ikut info yang ada di web ya semasa, sebab kadang-kadang kenapa dulu macam ni, kenapa macam ni, dan sekarangnya COVID-19 juga sedikit sebanyak sudah mengubah banyak perkara termasuk norma, termasuk kemasukan dan sebagainya. So always stay tuned to matrix.moi.gov.my.
ya, sebab di sana Ya. adalah sumber terbaik tuan-tuan dan puan-puan. Selebihnya nanti mungkin email apakah yang di sana, coba ikut saja. Namun yang menarik di sini saya dengar tadi ialah satu laluan yang pantas. Ya, siapa tak mau pantas kan? Kalau seperti yang dia beritahu tadi, diploma, form 6 dan sebagainya, masing-masing ada kebaikan dan sebagainya lah. Tapi bila melihat kepada saluran pantas ini, 3 jurusan dan satu lagi yang menarik untuk kita dengar tadi, students yang bright student di sana yang nak menjadi pensyarah. Inilah tempat dia menjadi pensyarah cemerlang di matrikulasi. Ya, saya dengan Puan Yip ini adalah rakan sekerja yang sentiasa berpindah randah ke sana ke sini. Dan akhirnya beliau sekarang ini berada di matrik, saya pula berada di sekolah. Ya, kalau suatu masa dahulu habis satu pusingan pendidikan sudah dilaksanakan, sebab itu pengalaman ini sangat berguna. Walaupun saya sekarang ini lebih menjadi kepada DJ ke moderator dan sebagainya, but the input is still there untuk membantu apa-apa saja soalan kita boleh share. Yang penting kita juga membina kejayaan bagi ramai orang di luar sana. Okey, Puan Yip, kita sekarang ini masuk ke babak-babak akhir. Mungkin saya silakan dulu mungkin sekitar 2 minit begitu untuk memberi sedikit dorongan ya kepada penonton-penonton kita di luar sana. Okey, silakan. Okay, thank you Spandi. Saya rasa ini ialah satu platform yang sangat bagus untuk menyalurkan info-info yang berguna kepada dalam kehidupan kita dan pengalaman daripada real people, real experience. So saya rasa ini yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Seperti yang Spandi cakap, bukan sekadar cakap tetapi kita amalkan dalam kehidupan kita. When we talk about stress, kita berbicara tentang stres pada hari ini. Satu perkara yang mungkin saya boleh kongsikan dengan rakan-rakan di luar sana, kita tak dapat lari daripada stres, namun demikian stres boleh menjadi satu sumber motivator, satu sumber motivasi kepada kita untuk melakukan lebih baik dalam kehidupan. Jangan melihat stres itu sesuatu yang menakutkan kerana dia boleh memudaratkan kesihatan, dia boleh menyebabkan kita ada depression. No, but actually stress juga ada kebaikannya. Kita panggil eustress. Yes. So eustress ini memberikan kita support, motivator. Yang penting sekali kita kena belajar untuk mencapai work-life balance. Yeah. So life is not about work. Life is about work is only one part of life. Jadi apabila kita melihat begitu, maka kita akan bina kehidupan kita dari segi perhubungan, dari segi self-esteem kita, self-concept kita pertingkatkan diri, tingkatkan ilmu kita, dan kita lakukan benda yang membuatkan kita rasa gembira. Dalam keadaan itu, apabila kita buat semua ini, kita akan rasa, kerja itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Dan when you are happy, when you have passion, doing what you love, it is not work anymore. It is actually doing something that is enjoyable every day. Yeah. Okay, so guys, kalau kita mendengar kata-kata ini tadi, inilah yang saya katakan dulu, when you have positive friends, good community, bila kita mendengar benda-benda baik, kita juga akan mempunyai satu semangat hidup, the motivation. So, we get those and we also share those good things. So, kenapa kita tidak berada dalam situasi yang sangat baik ini? So, menghampiri babak akhir ini, kita sangat bersyukur pada hari ini sebab kita dapat berkongsi input yang berguna. Saya percaya ini mungkin is only 5% dari yang Puan Yip ni ada. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi oleh kerana kita terhalang dengan 40 minutes, I know we have a lot of experiences yang kita perlu share. Somehow keadaan ini terpaksa kita packkan. Mungkin besok lusa ada siri kedua, ketiga, it depends on kita punya speaker lah. Kalau dia nak lagi, manalah tahu kan, kita boleh panggil saja untuk sesi yang lain pula. Pada masa yang sama, tunggu juga tuan-tuan dan puan, kita akan juga bercakap dengan salah seorang doktor yang mana katanya, janganlah seperti saya, belok kiri, belok kanan nak belajar. Ramai di sana yang boleh ada laluan sangat pantas untuk mendapat pangkat DR di depan. So, kita punya speaker ni pun sedang belajar, mudah-mudahan terus akan berjaya. So, whatever it is, wherever our level it is, kita punya ada achievement, kita punya ada matlamat. So, just go there dengan dengan cara-cara yang lebih baik. Okey,
Saya rasa mungkin say bye-bye untuk kita punya penonton dulu, Yip. Silakan. Okay. Okay, bye. Thank you. Terima kasih bersama-sama dengan kami hari ini. So once again, Puan Yip, thank you very much atas masa 40 minit ini, sudah meluangkan masa untuk berkongsi input kepada yang di luar sana. So stay tune guys untuk video-video yang akan saya paparkan pada masa yang akan datang. Don't forget to like, subscribe dan share sebab input ini perlu juga sampai kepada murid-murid di sekolah di luar sana. So thank you Yip and all the best. Thank you. Saya ending kita punya ini dulu ya. Thank you.